إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى شيخ أرشا البنجاري وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian pada muka surat 24 pada masalah yang pertama, iaitu mubtadi'ah mumayyizah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Masalah pertama mubtadi'ah mumayyizah. Jadi kita telah bahas dah dulu ada 7 masalah perempuan yang muqtadah dan mubtadi'ah, yang baru datang darah dan yang telah ada adat. Perempuan yang baru datang darah, bila berlaku masalah istihadah, maka baginya ada 2 permasalahan. Terkadang dia itu ialah mumayyizah dan terkadang dianya ghairu mumayyizah. Masalah yang pertama, kata musannif, maka jika ada ia perempuan baharu haid, lagi membezakan ia perempuan ataupun perempuan mustahadah akan sifat darah. Bagaimana dia dapat beza? Seperti dilihatnya darah itu qawi yakni kuat, seperti hitam, dan dhaif yakni darah yang lemah, seperti merah. Jadi merah ni sendiri ada waktu dia kuat, ada waktu dia lemah. Dia lemah kalau mari hitam, dia tu jadi lemah. Kalau merah dengan kuning, merah itulah qawi. Maka kalau berhipung darah qawi dengan darah dhaif, darah qawi seperti hitam, darah dhaif seperti merah, katakanlah, maka darah yang dhaif yakni darah merah itu istihadah. Hukum dia istihadah. Dan jika lanjut masa darah dhaif itu sekalipun, walaupun berterusan darah dhaif itu, maka darah dhaif itu dihukumkan dengan istihadah. Darah yang qawi itu dihukumkan dengan darah haid. Darah yang qawi itu haid dengan syarat, ada syarat dialah, jika tiada kurang ia darah qawi daripada sekurang-kurang haid, dan tiada lampau ia darah qawi daripada sebanyak-banyak haid. Kena ada syarat tu. Jadi darah hitam bila berhipung dengan darah merah lebih daripada 15 hari, maka darah hitam itu dikira ke darah haid, darah merah itu dikira ke darah istihadah.
Tak kira sama ada darah merah mari dulu ke, darah hitam mari dulu ke. Kita beri misal untuk mudah dulu, darah hitam mari dulu. Darah hitam mari dahulu, kemudian datang darah merah. Melampaui 15 hari. Maka darah hitam tu dikira ke darah haid dengan syarat yang pertama, darah hitam tu mesti cukup sehari semalam. Kalau darah hitam tu tak cukup sehari semalam, tu bahasa lain pula. Yang keduanya, darah hitam tu mesti lebih dari jangan lebih daripada sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Dan tiada kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Maksudnya darah merah saat itu dia lampau daripada 15 hari berturut-turut. Seperti contohnya bagaimana? Bahawa adalah ia dhaif 15 hari padahalnya berhubung, supaya dijadikan ia dhaif itu suci antara dua haid. Dia kata ini masak sikit. Dan tiada lampau ia daripada sebaik-baik haid, dan tiada kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci 15 hari. Tiada kurang daripada 15 hari. Berturut-turut. Seperti bagaimana? Seperti bahawa adalah ia dhaif 15 hari padahalnya berhubung, supaya dijadikan ia dhaif itu suci antara dua haid. Sama ada terdahulu darah yang qawi, darah yang hitam itu atas yang dhaif, yakni merah, atau terkemudian. Apa maksud terkemudian? Maksudnya darah qawi daripada yang dhaif. Mari darah yang hitam tu lepas daripada darah merah, atau jatuh pada pertengahannya. Maksudnya qawi itu berada di antara dua darah dhaif. Maka dihukumkan darah qawi itu ialah darah haid. Maka jika tiada diperoleh satu syarat daripada segala syarat yang tersebut, 2-3 syarat tadi tak cukup. Sepertinya macam mana? Jadi hak tadi kalau kurang je lah, kita tengok yang di bawah ni selalu dah. Seperti macam mana kata tak cukup syarat? Seperti bahawa kurang darah yang qawi itu daripada sekurang-kurang haid. Maksudnya tak sampai sehari semalam. Ataupun lampau ia darah qawi daripada sebanyak-banyak haid, iaitu lebih daripada 15 hari 15 malam. Ataupun syarat yang ketiga tadi, kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci, tak sampai 15 hari. Atau tiada berturut-turut ia yang dhaif, ia tak berturut-turut. Seperti macam mana? Tak nampak gambar masalah. Dia bagi dah contoh ke kita. Seperti dilihatnya darah sehari hitam dan sehari merah. Dia tengok sehari hitam, sehari merah. Hingga berkekalan seperti demikian itulah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah. Maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyiz. Sebab apa? Sebab dia duduk bergilir mari. Bukan kata mari hitam sterik baru mari merah, tak. Hitam merah, hitam merah. Maka perempuan itu tiada syarat tamyiz, tak boleh pakai tamyiz. Artinya apa tamyiz? Artinya membezakan lagi. Artinya membezakan. Lagi akan datang hukumnya. Hukum masalah ni dia akan sebut. Cuma ada di dalam masalah kalau sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, bila kita kata tidak cukup syarat tamyiz, maka pada waktu tersebut hari yang pertama sahaja dikirakan haid. Adapun hari yang kemudian dikirakan istihadah. Bila kita tahu hari kedua dan hari ketiga itu istihadah, setelah daripada melampaui keadaan tersebut daripada 15 hari. Adapun sebelum daripada melampaui 15 hari itu kita tak tahu. Kenapa? Kerana walaupun mari hitam merah, hitam merah, hitam merah, itu semua dihukumkan haid. Tetapi yang kita kita kata tak ada syarat tamyiz ni, bila kelak keadaan tersebut melebihi daripada 15 hari. Bila lebih daripada 15 hari, barulah kita ambil kata sehari semalam sahaja dihukumkan dengan haid. Kenapa? Kerana tidak ada tamyiz. Kenapa tidak dikirakan tamyiz? Sebab orang panggil tidak sterik pada hitam, tak duk bergilir mari dengan merah tadi.
Dia kalau kata masalah perempuan yang kali pertama datang darah haid dan berlaku hukum istihadah, bila tidak ada tamyiz, maka hukum haid dia sehari semalam sahaja. Berbeza bagi perempuan yang telah ada adat. Kalau katakanlah tidak ada syarat tamyiz, maka haid dia dikirakan dengan adat bulan yang sebelum. Itu basic dianya. Bersalahan dengan barang yang jikalau melihat ia seorang perempuan akan darah hitam sehari semalam, kemudian maka dilihatnya perempuan darah merah berkekalan hingga beberapa tahun, begitulah. Hitam sehari saja kemudian merah seterik datang yang banyak, maka bahawasanya yang dhaif, yakni darah merah yang hari kedua hinggalah kepada kebanyakan tahun, sekaliannya suci, kerana bahawasanya sebanyak-banyak suci itu tiada hingga baginya bagi sebanyak-banyak suci. Jadi katakanlah orang perempuan yang kali pertama datang darah haid sehari hitam, kemudian mari seterik darah merah. Selama mana? Lebih daripada 15 hari. Maka bila lebih daripada 15 hari, maka tahulah dia bahawasanya dia tu berlaku istihadah. Bila tahu berlaku istihadah, maka tengok kepada syarat tamyiz. Cukup tak syarat? Ada syarat tamyiz. Maka hitam yang hari pertama itu saja dikira haid. Ada pun merah yang mari hari kedua hingga hari seterusnya dihukum ke istihadah. Bila dia kena bilakah dia kena kena qada, iaitu bila telah melampaui darah itu daripada 15 hari. Selagi mana darah itu belum melampaui 15 hari, maka selagi itulah tidak dihukumkan dengan istihadah. Bermula syarat yang ketiga itu tempatnya jika berkekala darah itu. Adapun jika ada ia darah putus. Tu saat ni kata kalau darah tu berkekala, katakanlah darah tu putus. Seperti mana? Seperti dilihatnya 10 hari darah hitam dan 10 hari darah merah, dan putus ia darah, maka hendaklah perempuan itu mengamalkan tamyiz. Amalkan tamyiz lah, kerana cukup syarat untuk diamalkan tamyiz. Maka adalah haidnya itu 10 hari darah hitam juga. 10 hari mari hitam, kemudian 10 hari mari merah. Lebih daripada 15 hari dikirakan istihadah. Maka bolehkah dia nak kira hari pertama hingga hari kelima dikirakan haid, hari ke-16 hingga hari ke-20 dikirakan istihadah? Tak boleh. Dia kena amalkan dengan tamyiz. Bila darah itu melampaui daripada 15 hari, dia tengok pada tamyiz. Ada tamyiz, iaitu darah hitam 10 hari. Maka bila lebih daripada 15 hari, maka hari ke-11 hingga hari yang ke-15 yang dia tinggalkan solat kerana dia anggap kata ianya darah haid, rupa-rupanya darah istihadah, maka perlulah dia qada. Perlu dia mandi pada hari ke-15, perlu dia qada 5 hari yang dia tinggal tersebut, kerana wajib ditinggal dan wajib dia qada. Wajib ditinggal kerana tanggapan pertama dianya, awal-awal tanggapan dia ialah darah haid. Rupa-rupanya tidak darah haid, rupa-rupanya darah istihadah. Dan jika kurang yang dhaif itu daripada 15 hari sekalipun, dan jika kurang yang dhaif itu daripada 15 hari sekalipun, maksudnya darah merah itu tak sampai 15 hari sekalipun. Gambar raja sebelah ni mungkin kita kena tukar sikit. Dan jika kurang yang dhaif itu daripada 15 hari sekalipun, maksudnya tak kira darah dhaif tadi, darah yang merah tu cukup 15 hari atau tak cukup, tak dikira. Yang pentingnya darah itu telah melampaui, bila dicampur ke darah hitam dan darah dhaif lebih dari 15 hari. Bila lebih dari 15 hari, walaupun darah merah mari itu tak cukup 15 hari sekalipun, tetap dihukumkan darah hitam itu darah haid. Darah merah tu dihukumkan dengan istihadah. Gambar raja hak sebelah tu. Begitulah hak nampaknya. Sebab dia buat mai royah tu.
Dan jika kurang yang dhaif itu daripada 15 hari sekalipun yakni dihukumkan darah hitam tu haid, darah merah tu dihukumkan dengan istihadah. Kalau ada buku kuning, mungkin pada gambar rajah yang ke sebelah tu kita boleh buat semula sikit. Dan demikian lagi jikalau melihat ia, ni kalau hak saya baca hak Rumi ni ada bersalah dengan hak Jawi tu, mungkin boleh maklumlah balik. Sebab hak kita duduk tengok sebelum ni pun ada adu tak ada bersalah lah. Tapi kalau ada mungkin kita tersilap, cuba maklum. Dan demikian sebab ibarat ni kalau salah sikit pun makna dia jadi lain dah. Dan demikian lagi apa demikian lagi dihukumkan hitam haid lah. Dan demikian lagi jikalau melihat ia seorang 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari darah kuning, kemudian 6 hari darah merah. Demikian lagi yakni dihukumkan darah hitam sahaja. Nanti dia akan maklum kepada kita bahasa masalah dalam satu masa ada 3 kala, 3 warna, hitam, merah, kuning. Jadi keadaan sekarang kalau katakanlah dia mari darah hitam 5 hari, kemudian mari darah kuning 5 hari, kemudian mari darah merah 6 hari. Jadi bila kita gabung jadi 16 hari. Lebih daripada waktu bagi sebanyak-banyak haid berlaku istihadah. Baik, bolehkah kita hukum kuning dan hitam tu haid? Tak boleh. Kenapa? Lagi dia akan sebut ke kita kerana kuning tu dia mari dulu daripada merah. Tak boleh. Dia boleh kita hukum 10 hari dikira ke haid kalau 5 hari hitam, 5 hari merah, 6 hari kuning, maka bolehlah kita hukum 10 hari itu semuanya haid. Nanti dia akan bahas kepada kita, orang panggil darah mari 3 warna. Dia mesti kena yang lemah tu mesti dia mari kemudian daripada yang kuat. Sekarang ni kuning dia lemah daripada merah, dia mari dulu daripada merah, maka kuning tak boleh dihukumkan dengan haid. Maka seperti mana tadi juga, bila lebih 15 hari maka kena qadalah hari ke-6 hingga ke hari 15 yang kita tinggalkan tadi. Kerana kita ingatkan dia tu haid, rupa-rupanya istihadah. Atau dilihatnya 7 hari darah hitam, hubung dengan tadi jugalah. Demikian lagi juga atau dilihatnya 7 hari darah hitam, kemudian 7 hari darah merah, 14 hari dah tu. Kemudian 3 hari darah hitam pula mari. Sudah kerja. Hendaklah ia mengamalkan tamyiznya. Kena amalkan tamyiz. Maka lagu mana nak amalkan tamyiz? Ada 2 hitam ni. Maka dia kata haidnya darah hitam yang pertama. Kerana amalkan tamyiz di sini iaitu dikirakan hitam pada hari yang pertama hingga hari ke-7 tu haid. Adapun hitam yang kedua tu tidak dikirakan haid. Maka haidnya darah hitam yang pertama, yang mari dahulu daripada merah tu, itu pun atas kaul yang muktamad. Ada khilaf dalam tu. Atas kaul yang muktamad, yang diiktimad, yang diperpegangkan dalam mazhab kita, yang mengesahkan akan dia akan kaul ini oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq. Jadi kena cari kitab Tahqiq, mungkin ada bahasa situ bab masalah kaul muktamad. Dan berlaku atasnya, atas pendapat ni, kebanyakan daripada fuqaha mutaakhirin, ulama yang kemudian daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pun banyak berlaku di atas pendapat ini. Pendapat yang mana darah hitam tu yang pertama tu dikira haid, adapun darah merah dan darah hitam yang kemudian itu tidak dihukumkan dengan haid. Dan berlaku atasnya kebanyakan daripada fuqaha mutaakhirin. Adapun yang orang tak ada kitab ni, kalau boleh buat gambar rajah beginilah. Buat gambar rajah begini tak apa. Buat gambar rajah begini supaya mudah nak nampak. Buat garis begitu, berapa hari, 7 hari, 7 hari, 10 hari.
dan seterusnya. Supaya memudahkan bagi kita untuk letakkan hukum. Jadi kalau tadi dia kata, ada contoh kata, tadi dia kata 5 hari darah hitam, 5 hari kuning, 6 hari hitam, merah. Maka kita buat gitu, buat warna bagi darah, kemudian kita pun letaklah haid di situ. Hak ni pun sama juga, 7 hari hitam, 7 hari merah. Kemudian mari pula hitam, maka haidnya hanya hari yang pertama atas kaul yang muktamad. Bagi yang ada dah kitab ni tak ada masalah lah. Tak pening. Tak pening. Ni dia begitulah, dia ada waktu-waktu kita pening. Ni. Tapi kalau dah kita biasa dah nampak dah gambar-gambar begitu, kalau tak ada kitab ni pun kita boleh nampak dah. Sebab kita biasa dah. Kalau tak biasa, agak susah lah kita nak terai pada orang lain pula. Adapun jika sentiasa baik, kaum fuqaha mutaakhir ni pun banyak menggunakan dengan pendapat Imam Nawawi tadi, tetapi tempatnya tempat mana? Tempatnya yakni kata darah hitam yang pertama dihukumkan haid. Jadi kitab hak yang ada dengan kita ni mudah sekali, tak perlu takdir dah. Berjuruh betul kita tolong letak. Berjuruh betul dah. Jadi hak mana baca kat Jawi kat baca kitab ni mudah sangat dah. Jadi dia kata tetapi tempatnya, tempat mana? Tempat yang kata darah hitam yang pertama tu dihukum dengan darah haid, jika putus darah itu, maksudnya darah hitam tu putus. Lepas pada hari ke-17 darah hitam tu putus. Baik, kan bagaimana pula kalau kata darah hitam tu berterusan? Ada pun ni, jangan tanya lagi, dia nak jawab dah. Ada pun jika sentiasa darah, yakni darah hitam yang kedua tu, hari pertama datang hari 7 hari datang darah hitam, 7 hari mari darah merah, kemudian 3 hari datang darah hitam, maka hukumnya hitam yang pertama tu haid, merah dan hitam yang kemudian dikirakan istihadah. Itu pun kalau darah hitam tu berhenti pada hari ke-17. Baik, lagu mana kalau darah hitam tu berterusan? Adapun jika sentiasa darah, yakni darah yang hitam itu, darah itu ini darah hitam berkekalan, maka perempuan itu, perempuan mana? Perempuan ni lah, perempuan pada masalah ni, ketiadaan syarat tamyiz. Tak ada tamyiz. Kalau berhenti kena pakai tamyiz, kalau tak berhenti tak boleh pakai tamyiz. Maksudnya bila tak pakai tamyiz dikira ke darah haidnya sehari semalam sahaja. Dan dikenal kuat darah itu dengan warna dan dengan kasar dan dengan bau busuk. Ini garis betul-betul, tanda betul-betul. Ini 3 sifat bagi darah untuk kita nak bezakan. Bertimbangnya tak bertimbangnya nanti akan sebut pas ni. Dengan warna dan dengan kasar ni pekat atau cair, dan dengan bau busuk. Jadi hak mana lebih pekat tu hukum haid, hak mana lebih bau busuk tu hukum haid. Maka warna yang terlebih kuat itu mana? Hitam. Ni dia sebut tertib bagi warna. Kemudian merah, itu nombor 2. Maka merah yang bercampur kuning, ni orang panggil apa dia? Koko. Tak. Saya bila temu sini kat pengalaman lah. Ada kadang-kadang kita basuh coklat. Setengah muslimat marah, "Oi, warna coklat apanya ustaz?" Tapi kadang-kadang muslimat lain pun panggil coklat juga. Jadi tak boleh nak balas dengan saya. Saya dengan muslimat ni banyak kes dah. Ni banyak pengalaman sangat dah. Tak apalah, panggillah warna gapo pun, ayat kata merah campur kuning. Tak nampak ambil cat, beli warna merah, beli warna kuning. Itulah warna dia. Ikutlah nak panggil nama gapo pun. Kemudian kuning. Kemudian maka kuning bercampur putih kelabu lah. Tidak putih betul. Putih betul tu bukan haid. Tu keputihan. Keputihan. Muslimat mari warna kuning. Lepas tu dia kata keputihan. Keputihan macam mana? Warna kuning tidak keputihan. Keputihan warna putih. Kalau warna kuning tu nak panggil keputihan, tak boleh panggil keputihan, kena panggil kekuningan.
Tapi memanglah ada juga pendapat, ada itu boleh tengok dalam kitab apa ni, Ihatah ke apa karangan Syekh Nuruddin itu, pada bahasa setengah ulama, kalau warna tu tak kuat tidak dihukum ke dengan haid pun ada. Tapi kita ambil dengan yang ni lah, mudah. Asal ada warna darah haid, mari kadang-kadang warna kuat ke warna lemah, cukup syarat dia kita pakai dengan haid. Itu mudah lagi. Baik. Jadi kalau ada orang kata macam mana, ada setengah kata hok kuning dikira ke putih dan sebagainya, itu kita kata ada pendapat yang lain. Tapi nama tu kena tukarlah, jangan pakai keputihan. Kena tukar nama kekuningan. Jadi hukum, apakah hukum tiba-tiba saya solat datang kekuningan? Tu jawapan dia kena lain sikit. Adapun kalau kata mai keputihan, lain pula. Baik, sah situ dah. Itu saja tu selera hak muslimat dia hak biasa dah tegak nakal lah weh. Kemudian maka kuning bercampur putih dan yang kasar, ni dia dah sebut ke kita macam mana cara nak timbang. Maka warna lebih kuat saat ni hitam, merah, koko, kuning, ada kelabu, kuning campur putih. Dan yang kasar terlebih kuat daripada yang halus. Yang halus maksudnya yang cair. Kalau katakanlah merah sama merah, tapi merah ni cair, merah ni pekat, itu ada tamyiz. Tu nak halusilah sikit tu. Sebab mungkin kadang-kadang kita faham dah ada perbezaan warna. Bagaimana pula dengan perbezaan pada kasar atau cair? Kena ambil jugalah. Dan yang berbau busuk terlebih kuat daripada yang tiada berbau. Berbau busuk hukum dia haid daripada yang kurang pada bau. Dan yang bersifat dengan dua sifat, ni yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam lagi kasar, maksud kasar ni pekat, atau bau busuk, maksudnya hitam atau berbau busuk. Atau tu bukan dan, perhati betul-betul. Dua sifat, hitam lagi kasar atau hitam bau busuk, terlebih kuat daripada yang bersifat dengan satu sifat. Mana satu sifat? Seperti hitam dengan tiada kasar dan tiada bau busuk. Hitam sama hitam, 15 hari hitam serta kasar, 15 hari hitam dengan tidak kasar, dengan tidak berbau. Maka dihukumkan 15 hari pertama telah dikira kahid. Ada tamis tak? Ada tamis lah. Tamis pada kasar atau cair. Dan yang bersifat dengan tiga sifat seperti hitam dan kasar dan bau busuk terlebih kuat daripada yang bersifat dengan dua sifat sahaja. Seperti mana? Seperti hitam serta kasar atau serta bau busuk, salah satu. Tadi hitam, kasar, bau busuk. Ni hitam dengan kasar saja ataupun hitam dengan bau busuk saja. Maka yang ada tiga sifat tu lebih kuat daripada yang ada dua sifat. Dan jika bertimbangan dua darah itu pada sifat, bertimbangan maksudnya samalah. Sama. Ada dua sifat. Hak ni ada dua sifat, hak ni ada dua sifat. Contohnya mana? Seperti darah hitam serta kasar, darah hitam serta kasar, dan darah hitam serta berbau busuk. Ini bau busuk. Jadi ada dua sifat pada dua-duanya. Dan seperti darah merah serta kasar atau serta bau busuk, merah yang kasar ataupun merah yang bau busuk. Dan darah hitam yang tiada kasar dan tiada bau. Boleh ni? Dan hitam yang tiada kasar dan tiada bau. Jadi merah tadi ada satu sifat. Mana sifat dia? Berbau atau kasar. Hitam ni pun ada satu sifat. Mana sifat dia? Hitam tu. Walaupun tak ada bau, walaupun tidak ada kasar. Jadi bertimbangnya. Ini satu sifat pada merah ni ialah berbau ataupun kasar. Adapun hitam, satu sifat dia ialah hitam itu sendiri. Maka yang terdahulu hukum dia macam mana? Adakah perlu kita tengok hitam ke merah ke? Tak perlu tengok dah lah. Sebab bersama sekarang. Dia ada sifat, kita ada sifat. Dia tak semak tapi ada bini. Contohnya. Kita tak ada bini tapi semak. Bertimbang. Bertimbang tak.
Mungkin boleh letak gitulah kali. Dah ada bini lagi tapi kita sembah. Ada umpamanya dia udah tapi ada bini. Dia kita seri. Nak seri. Hai. Tu sajalah tu. Maka yang terdahulu itu yang kuat dan iaitulah darah haid. Dahulu itulah yang kuat dan itulah darah haid. Tak kira hitam ke merah ke, sebab sekarang ni dia ada bertimbangan. Jadi sebab tu kalau kita nak tanya satu-satu hukum masalah haid istihadah kita kena ayat per habis. Jangan sekadar ayat warna. Kalau kita ayat warna, maka orang yang nak beri jawapan bagi masalah kita, dia akan ingat kata pada bau daripada kasar tidak ada beza. Dia faham gitu. Sedangkan yang berlaku di kita bukan saja berbeza pada warna, tetapi berbeza pada bau dan kasar. Maka jawapan akan jadi salah. Kena bagi nyata, baru dia boleh jawab dengan betul. Kalau tak, maka jawapan itu sendiri akan jadi salah. Sedangkan kita nak beramal dengan ibadat solat kita dan sebagainya, rosak ibadat kita. Sebab tu orang perempuan wajib belajar kitab ni. Tak faham mengaji lagi, tak faham mengaji lagi, tak buat kelas dan sebagainya hingga faham. Baik, qala al-musannif, kalau tak ada orang nak pergi mengajar, saya bagi nombor-nombor ustaz boleh pergi mengajar. Saya tak boleh lah letih dah. Ramai lagi ustaz kita boleh pergi mengajarnya. Ni ustazah beramal, ustazah beramal, nanti saya bagi nombor-nombor ustazah dan sebagainya, supaya kita mengaji. Hak tu yang penting. Ni Cik Abel kalau lari, tak wajib taat ke Cik Abel. Tak. Cik Abel hak lari kita pergi mengaji, sedekah bagi tu bagi fardu ain, Cik Abel tu tak cerdik dalam agama. Tak saya bodoh. Nak ayat kata tak cerdik dalam agama ya. Cik Abel saat ni tu. Ni tak boleh turut. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita pada Allah Rasul, ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kita pada makhluk tidak mutlak. Tetapi mesti mengikut pada ketaatan pada Allah dan Rasul. Kalau keluar daripada ketaatan pada Allah dan Rasul, tak boleh ikut. Ni walaupun dia tu tak lelaki kita dan sebagainya. Masalah jika berhimpun darah yang qawi. Ni dia sebut dah ke kita. Ni dia nak sebut ke kita masalah 3 darah. Jika berhimpun darah yang qawi, darah yang kuat, seperti yang hitam, dan yang dhaif seperti darah yang merah, dan yang terlebih dhaif seperti yang kuning, maka yang hitam serta yang merah itu haid dengan 3 syarat. Kalau ada 3 syarat ni, maka darah hitam dan darah merah kedua-duanya boleh kita hukumkan dengan darah haid, seperti mana yang kita sebut dah tadi. Mana syarat dia? Yang pertama, hendaklah terdahulu yang hitam. Merah kalau mari dulu pada hitam, tak boleh merah jadi haid. Dia panggil tak ada adab. Tak ada adab dengan orang yang lebih dengan dia. Lah ni ramai benar orang tak ada adab. Ni dia tak ada adab kat, dia tak berharga. Kalau ilmu ada di kita pun jadi tak berharga ilmu kita. Hebat sangat mana pun tak beradab dengan lebih di kita. Masya Allah. Alhamdulillah lah. Ni tu hewi kalau kita ni duduk di bawah alim ulama kita, tu guru kita, tak ada nak lakoh. Orang sekarang Masya Allah setengah daripada mereka lakoh tu guru. Berdebel boleh baca kitab dah ke? Tak khabar duk baca kitab tu pun boleh mari tu guru. Ni janganlah siapa begitu, minta jauh dengan Allah Ta'ala. Sangka baik dengan tu guru sokmo-sokmo. Buat marilah sekisah ambil iktibar. Satu ketika ramai anak-anak murid ni mari dengan mengajar. Tiba-tiba mari seorang gadis. Mari seorang gadis. Tengah-tengah tok guru mengajar. Tok guru pun erek, wak masuk dalam bilik. Masya-Allah terkejut anak murid. Tok guru buat kerja depan ramai-ramai. Lepas beberapa ketika tok guru pun keluar, tengok habis anak murid tak ada dah. Tinggal seorang anak murid. Siapa tak tahulah. Tinggal seorang anak murid. Maka tok guru tanya, gimana habis hak lain saya mung ni? Dia kata habis dah, tok guru keluar belakang dah. Bapa? Oh, tok guru buat masuk tina dalam bilik. Tok guru kata, Masya Allah, kok tina aku buat masuk bilik tu anak aku. Aku
Aku tak sewi kamu semua melihatkan anak aku. Masuk dalam bilik terus. Tak sih. Lepas tu kamu ni ada seorang lagi, kamu seorang ni berapa? Saya sangka baiklah kau Tok Guru. Alhamdulillah sangka saya tu betul dah tepat. Ni boleh ambil iktibar lah. Jangan gaduh dengan ahli ulama kita. Sebab zaman ni zaman fitnah, macam-macam propaganda, macam-macam perkataan video dan sebagainya. Orang boleh orang panggil boleh menipu daya ke kita. Kadang-kadang kita dengar satu pihak, tak dengar pihak lain, menyebabkan rosak kita adab kita dengan guru. Dia kalau betul lah Tok Guru kita ni buat kesilapan, buat salah, maka kita tak perlu kecek banyak. Kita senyap saja. Dia teruskan dengan pendirian kita hak betul tadi. Tapi nak lakuh Tok Guru jangan sekali. Tu adab kita dah. Sekali seorang tu jadi Tok Guru kita, selama-lamanya dia guru kita. Pertama, hendaklah terdahulu yang hitam. Kena hitam dulu mari. Panjang apa Tok Guru mana dah saat ni? Syarat pertamanya. Kedua, hendaklah berhubung yang merah dengan hitam. Maksudnya bila mari hitam, kena mari terus merah. Tak boleh diselangi oleh warna yang lain. Jaladah tu kita kena rapat dengan Tok Guru tu tengok. Kita duduk jauh sikit. Tak boleh jadi hit merah saat ni. Kena dengan perumpamaan kita weh. Hitam ni. Merah boleh dihukumkan dengan hit. Syaratnya pertama, dia jangan lakuh hak hitam. Kena dah. Yang kedua, merah ni jangan diselangi oleh warna lain. Maksudnya merah ni boleh jadi debel, boleh jadi hit. Dia kena duduk damping dengan Tok Guru dia saat ni. Tok Guru dia kena duduk damping dengan darah hitam saat ni tu. Kali kita jauh, jadi orang panggil tak kuat dia. Hit tak jadi hit. Ketiga, tiada lebih perhimpunan yang hitam dan yang merah itu daripada 15 hari. Tak boleh lebih daripada 15 hari. Hitam dengan merah tu jangan lebih pada 15 hari. Kalau lebih pada 15 hari, tak boleh juga merah saat ni nak dihukumkan dengan hit. Seperti bahawa melihat seorang perempuan akan darah 5 hari hitam dan 5 hari merah, kemudian maka kuning berkekalan nyonya kuning, maka yang hitam dan yang merah itu hit dan yang kuning itu istihadah, kerana melampaui 15 hari. Hukum suci jua kuning tadi kerana diperoleh segala syarat yang tersebut itu. 5 hari hitam, 5 hari merah seperti mana tadi buat garis begitu, kemudian mari kuning straight. Maka merah dan hitam itu dikirakan hit kerana cukup ketiga-tiga syarat. Dan jika ada perhimpunan yang hitam dan yang merah itu lebih daripada 15 hari, seperti dilihatnya darah 10 hari hitam dan 66 hari merah, kemudian maka berkekalan kuning hingga akhir bulan, maka merah tu tak boleh dihukumkan dengan hit. Kenapa? Kerana perhimpunan hitam dan merah tidak ada satu syarat. Mana syarat dia? Syarat ketiga tidak ada, iaitu jangan melampaui daripada 15 hari. Atau terdahulu yang merah atas yang hitam, seperti dilihatnya darah 5 hari merah, kemudian maka 5 hari hitam, kemudian maka berkekalan kuning. Merah 5 hari, hitam 5 hari, 10 hari, kemudian mari berkekalan kuning. Maka merah yang datang awal tu tak boleh dihukum dengan haid. Yang hukum haid hanya hitam saja. Kenapa? Kerana merah tak cukup syarat, iaitu jangan mari dahulu daripada hitam. Tak cukup syarat yang pertama. Atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam, duduk jauh. Sepertinya macam mana? Ni tak cukup syarat yang kedua. Syarat pertama ada, syarat ketiga ada, syarat kedua tak ada. Tak boleh juga. Seperti dilihatnya darah 5 hari hitam, kemudian maka 5 hari kuning, kemudian maka berkekalan merah. 5 hari hitam, kuning, kemudian mari merah. Tak boleh dihukumkan merah itu hit kerana diselangi oleh kuning. Lagi pula darah merah itu melampaui daripada 15 hari. Maka darah yang hitam pada 3 masalah itu yang kita sebut tadi, haid dan yang merah dan yang kuning itu dihukumkan dengan istihadah. Alhamdulillah selesai satu masalah. InsyaAllah kita sambung pada esok pula mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Tadi kita selesai dah mubtada'ah mumayyizah. Kali pertama datang darah yang ada perbezaan warna, sifat dia. Masalah yang kedua, mubtada'ah kali pertama datang darah tetapi tidak dapat membezakan, tidak dapat dibezakan. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang dalam haid bolehkah duduk berlama-lama di dalam surau? Hukum haid kita dah sebut dah, tak boleh duduk di dalam masjid sahaja. Ni khilaf bagi setengah mazhab yang kata surau pun tak boleh juga. Tapi pada mazhab kita, surau, ribak, dewan dan sebagainya berlainan dengan masjid. Maka hukumnya harus berada. Berlama-lama harus ada. Harus untuk berada selain daripada masjid. Jika darah yang datang pada hari pertama warna koko, kemudian selebihnya datang warna merah, tapi tak lebih 15 hari, jadi adakah semuanya darah haid atau darah warna merah sahaja? Semuanya dikira haid. Semuanya dikira haid. Warna, jangan kita salah faham pada masalah qawi dan dhaif. Masalah qawi dhaif ataupun yang terlebih dhaif pada tiga warna itu, masalah kalau lebih daripada 15 hari. Kalau kurang daripada 15 hari, maka sekalian darah itu dikirakan darah haid. Sama juga lah hitam merah 15 hari saja. Sekaliannya haid kerana tidak melampaui. Yang melampaui itu baru kita nak tengok darah hitam mari dulu ke, darah koko mari dulu ke dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita doa ada sedikit pengumuman. Majlis agama ada dah keluar warta tu kata dibenarkan untuk kuliah duha ke kuliah asar ke. Jadi kuliah duha kita di Masjid Al-Quran pun insya-Allah email Al-Quran ada telefon dah tadi. Kita akan startlah pada hari Ahad ni pada waktu seperti mana biasalah. Kemudiannya mana-mana sahabiah untuk nak serta kuliah petang kita ni asal ni insya-Allah boleh sertai kerana ada keizinan majlis agama dah, tapi dengan mengikut SOP lah, jarak dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.